Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Syahrizam Awang. Dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 20 Mac 2024. Telaga tiup yang dibina di Universiti Malaysia Sabah UMS bagi mengatasi isu air di universiti itu dijangka siap sepenuhnya hujung April ini. 9 telaga tiup itu akan menghasilkan 5 juta liter air sehari bagi menampung keperluan 22,000 penghuni dalam dan sekitar UMS. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, sebanyak 3 telaga tiup dijadual siap 26 Mac ini, sementara 6 lagi siap sepenuhnya penghujung bulan depan. Kita telah berjaya menggerudi air bawah tanah sebanyak 8, ya, dan sekarang tengah dalam pencarian satu lagi, sejumlah total semua 9 tube wells. Daripada analisis yang telah kita buat, 8 tube wells yang telah berjaya digerudi, dia boleh menjana sekurang-kurangnya 1 juta liter satu hari. Menurut Datuk Dr. Kasim, pembinaan telaga tiup itu melibatkan kos keseluruhan 5 juta ringgit dengan peruntukan 3 juta ringgit daripada Jabatan Perdana Menteri, manakala 2 juta ringgit daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan yakin isu air dihadapi UMS itu akan selesai segera. Alhamdulillah, keadaan air di UMS sekarang ini bertambah baik dengan komitmen yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Perdana Menteri. Saya rasa masalah ini boleh dapat diselesaikan. Keperluan untuk membina sekolah rendah dan sekolah menengah baharu di daerah Penampang akan dibawa kepada Kementerian Pendidikan susulan pertambahan pelajar di daerah itu. Ahli Parlimennya Datuk Ewan Benedict berkata perancangan pembinaan sekolah baharu di daerah itu telah dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Penampang 2024-2035 yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Disember tahun lalu. Saya akan terus menyusul perkara ini dengan Kementerian Pendidikan khususnya supaya rancangan pembangunan Malaysia yang akan datang dapat mengambil kira hasrat penduduk Penampang, mengambil kira situasi yang nyata yang sedang berlaku di Penampang, lebihan pelajar di sekolah-sekolah menengah yang ada itu. Seharusnya keperluan ini perlu dimasukkan dalam rancangan pembangunan Malaysia 5 tahun yang seterusnya. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyatakan demikian selepas penyampaian bantuan awal persekolahan kepada sekolah-sekolah rendah dan menengah serta sekolah pendidikan khas kelolaan Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Bantuan awal persekolahan berjumlah RM265,000 ini daripada Yayasan Bank Rakyat YBR. Ketika ini terdapat 20 sekolah rendah dan 4 sekolah menengah di Penampang dengan bilangan pelajar berjumlah 13,741 orang. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Iwan menyampaikan sumbangan Ramadan kepada 21 buah surau dan masjid dalam kawasan Dun Kedamaian. Turut menerima sumbangan 133 golongan asnaf. Sumbangan berjumlah RM21,000 ini disalur melalui peruntukan Touchpoint Adun Kedamaian, manakala sumbangan kepada golongan asnaf daripada YBR. Datuk Iwan turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada Masjid Kampung Tambulion bagi membiayai kerja-kerja kebajikan dan aktiviti sepanjang Ramadan. Persatuan Sukan diminta menyediakan laporan yang sahih. Ini kerana data dalam laporan persatuan boleh digunakan untuk merangka program pembangunan sukan bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian sukan negeri. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata, data tersebut juga akan dijadikan rujukan dalam membentuk acuan ke arah memartabatkan sukan negeri. Beliau berucap dalam majlis penyampaian Geran Persatuan Sukan Negeri Sabah 2024 dan penyampaian insentif kemenangan sukan 2023 di Ibu Negeri. Jelasnya, data yang sahih membolehkan kemampuan atlet diukur secara tepat dan dijadikan panduan penetapan sasaran atlet yang bertanding dalam sesuatu kejohanan.
Dalam pada itu, Dato' Elron turut menasihati persatuan-persatuan sukan agar bertanggungjawab dalam membelanjakan bantuan kewangan negeri dengan melaksanakan program pembangunan atlet secara efisien. Sebanyak 53 persatuan sukan di negeri ini menerima geran, masing-masing melibatkan jumlah keseluruhan lebih 3 juta ringgit. Manakala pembayaran insentif berjumlah RM573,300 masing-masing bagi kemenangan peringkat kebangsaan dan antarabangsa berjumlah RM422,850 dan kemenangan pencapaian atlet para sebanyak RM150,450. Istiadat pembukaan penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 dijadual 18 April depan. Ia disusuli persidangan DUN selama 4 hari bermula 22 hingga 25 April 2024. Demikian menurut Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Johar menyempurnakan istiadat pembukaan penggal kelima DUN Sabah. Hadir sama timbalan-timbalan Speaker DUN Sabah, Dato' Alhambra Tun Johar dan Dato' Richard Yong Wee Kong. Seramai 79 ketua isi rumah KIR mangsa kebakaran kampung Tanjung Batu Laut Lok Pon menerima sumbangan berupa barangan asas dapur dan wang tunai daripada Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Sumbangan disampaikan Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah PJK-HRS di Dewan Terbuka Tanjung Batu Keramat Kampung Baru Tawau. Semasa lawatan Kerajaan Negeri Perlis ke Sabah, Eksperba 2024, Raja Muda Perlis Tuanku Faizuddin Putra Jamalulai berkenan menyampaikan sumbangan MAIPS berjumlah RM20,000 kepada PJK-HRS melalui pengerusinya Semi Liu Sem Yi bertujuan membantu mangsa kebakaran Lok Pond. Rombongan Eksperba turut membuat kutipan kilat dan berjaya mengumpul RM4,500 untuk tujuan sama. Pada 6 Mac lalu, kira-kira 52 rumah musnah dalam kejadian kebakaran di Kampung Tanjung Batu Laut Lok Pond menyebabkan lebih 350 penduduk terjejas dan tinggal sehelai sepinggang. Lebih 1,000 orang menghadiri Majlis Sungkai Perdana UMS tahun 2024 di Pusat Islam UMS Kota Kinabalu. Majlis diserikan dengan kehadiran isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Nurlindah Tan Sri RM Jasni merangkap Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS. Turut hadir Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor, Pengerusi Lembaga Pengarah UMS Dato' Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan serta kaki tangan dan siswa-siswi UMS. Sempena majlis ini, Tuan Puan Nurlindah menyerahkan sumbangan RM80,000 daripada Etika Family Takaful Berhad kepada UMS untuk pembangunan koleksi Islamic Corner di Perpustakaan UMS. Turut disampaikan sumbangan RM10,000 daripada Perbadanan Baitumal Negeri Sabah kepada UMS dan sumbangan zakat kepada 16 penerima terdiri 8 kaki tangan dan 8 pelajar UMS. Majlis diserikan dengan simbolik pelancaran dan penyerahan sumbangan bantuan pengajian kepada pelajar program profesional Hufaz Al-Quran UMS berjumlah RM64,000 daripada tabung haji kepada UMS. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.